Hi guys, welcome back to Borak Kepo, di mana podcast yang paling kepo sekali. Jadi sebelum kita start, suka aku nak ingatkan korang boleh tengok Borak Kepo dekat YouTube ataupun Spotify, boleh cari Borak Kepo, Doktor. Ya, betul. Hari ni kita ada seorang lagi yang kita nakkan tampilkan. Betul. Dan lagi satu, Doktor, kenapa saya invite untuk guest kali ni, sebab sebelum ni kita pernah invite Nizam jentik-jentik. Betul. Stand up comedian juga. Dan ada orang komen kat bawah tu, bang lepas ni try lah Mak Sabah bang, try ni, lepas ni try lah Mak Sabah. So hari ni kita bawa guest kita yang korang nak, Mak Sabah in the house, guys. Mat Sabah. Dia datang awal daripada saya. Walaupun saya bukan datang dari Sabah. Sebab saya pun bukan datang dari Sabah. Nama dia je Mak Sabah. Betul. Namanya Dia Sabah. asal Sabah tapi dia dah duduk kat sini dah. So inilah guest kita untuk kali ni yang korang nak tu, dan kita bawa dalam Borak Kepo. Dah banyak kita nak borak sebenarnya pasal stand up apa macam mana industri stand up comedian ni dengan orang kata yang membuat lawak sendiri di hantar pentas ni. Tapi sebelum kita start ke arah itu, sama juga Doktor, before ni pun kita panggil banyak guest. Kita pun nak tahu juga macam mana orang kata sebelum dia jadi stand up comedy ni, apa dia buat dulu, childhood dia macam mana. Kita dah ada penyanyi, kita dah ada pelakon, kita ada pelawak hari ni. Pelawak hari Betul. ni. Pelawak kan, stand up comedian pelawak. Dia kira pelawak. Ke pelawak berdiri? Samalah kali kalau berdiri. Lambat. Tapi sebelum kau masuk ke stand up comedy ni, apa kau buat dulu? So sebelum aku terlibat dalam stand up comedy, saya kerja institusi kewangan. Ya. Mesti kelakar dalam institusi kewangan tu Boleh tahan lah. Saya banyak menipu jugalah. Ya. Saya buat customer service. Mungkin kalau ada orang pinjam duit dengan institusi kewangan tu, lepas tu saya call untuk remind dia untuk bayar. Itulah kerja saya. Okay. Dia panggil collection officer. Kalau dalam Truecaller tu dia akan tulis tu scammer. Tepat sekali. Betul kan? Betul. Kan kalau kadang orang Bukan, kalau dalam bahasa lembut dia along lah ya. Along. pengutip hutang. Pengutip hutang, betul. Betul, Saya kerja itu. Tapi sebelum saya kerja itu, saya kerja penjara. Warden penjara juga. Okay. So saya sudah kerjaan, sudah kerja swasta, sekarang kerja sendiri. Saya pernah rasalah semua. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Yeah. Jadi warden penjara? Jadi warden penjara tahun 2019. Macam mana boleh jadi warden penjara tu? Macam tak serius. Muka tak garang pun. Saya kalau dalam penjara saya garang. Oh ya. Ya, Cuba kalau- buat sikit muka garang. Jangan. Takut tak ada orang dengar podcast ni nanti. So macam mana dapat tu, saya SPL 8. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, isi itu, and then saya dapat interview, dipanggil, dapat kerja lah tahun 2019. Yeah. Masa tu interview tu ada buat lawak ke ataupun lawak tu dalam diri? Tak ada jugalah, cuma waktu tu saya atlet. So penjara tu dia suka panggil atlet untuk kerja di jabatan dia. Atlet. Atlet, betul. Tipu ke betul ni? Ini betul. Memang Ini sekarang kisah benar. saya nampak macam tak berapa nak atlet, tapi dulu saya kurus. Okey. Samalah, saya pun juga dulu kurus. Ini macam tipu je dua-dua ni. Betul, ni tak ada yang menipu. Dulu atlet apa? Main apa? Suka apa? Olahraga. 400 berpagar. Saya selalu. Selalu lompat sekolah ke apa, tak adalah Itu bukan selalulah. Jarang, tapi pernah alhamdulillah. Cara lompat sekolah. Cara lompat lompat pagar, sekolah. Lompat pagar. Menarik ya? So berapa lama jadi warden tu? Warden tu dalam 2 tahun lebih. And then sambung belajar di USM, tapi tak habis juga di USM. And then baru kerja yang institusi kewangan tu lah. Asalnya daripada warden dulu, sambung belajar, baru jadi institusi Customer kewangan, service tu. Customer service tu. And then saya balik, saya ingat lagi macam mana masuk stand up comedy ni. So kerja customer service tu, balik kerja, tengok satu rancangan nama dia Komediri. Pengacara dia Haris Iskandar. So dalam hati aku lagi kelakar dari botak ni. So saya Google stand up comedy, keluar club yang viral tu dulu, yang perempuan buka baju tu. Crack House Comedy Club. Ya. Time tu kau belum lagi. Belum. Waktu tu 2016. So aku Google stand up comedy, keluar club tu, Crack House Comedy Club, aku call and then tanya macam mana mau perform di sini ya. Dia cakap datanglah. Lepas tu aku pergi datang buat open mic, and then aku rasa macam inilah aku nak buat dalam hidup aku. Masa tu dah tahu ke
dalam diri tu ada jiwa-jiwa lawak. Macam mana aku tahu aku kelakar? Aku pernah pergi audition Raja Lawak 6. Time tu siapa juara? Shiro nombor 1, Zero nombor 2 kan. So Raja Lawak 6 tu aku pergi audition 3 orang. And then Sabri Yunus DKK. And then Sabri Yunus cakap aku je yang kelakar, kawan aku tak kelakar. Oh, pergi 2. Pergi bertiga. So and then aku dapat top 30 pergi Astro audition tapi tak lepas. Ingat tak punchline time masa audition? Aku cerita pasal tanda-tanda. Tanda-tanda. Bayangkan kalau di dunia ni tak ada tanda-tanda. So kita jalan-jalan, tiba-tiba tidur. Tak ada mengantuk kan. Memang tak kelakar. Saya tahu. Waktu tu memang tak kelakar lah. Alhamdulillah. Tapi macam mana Sabri Yunus kata kelakar? Mungkin Sabri Yunus rasa macam ada something lah. Ada something. Ada tanda-tanda lah. Ada tanda-tanda. Dia ni jiwa lawak tu ada. Ingat tu Sabri Yunus cakap, awak ni jiwa lawak, awak ada. Tapi member-member awak tak ada. Ya betul. Tapi sebelum kita pergi ke bila kau dah masuk industri lawak tu, adakah memang daripada kecil tu dah memang kelakar? Kalau dari sekolah memang selalu buat lawak-lawak monyet. Lawak-lawak bodoh macam tu lah. Macam monyet dalam kelas tu akulah. Kalau cikgu apa, ni buat kelakar. And then macam itulah. Kenapa ketawa? Saya tak boleh. Saya kalau orang yang ada monyet. Bukan monyet. Habis tu tak, kalau ada orang yang betul-betul jiwa dia kelakar, dia tak sebut lagi kita dah gelak dah. Oh, terima kasih. Jadi saya rasa Sabri Yunus juga ke? Bukan. Saya buat baju Sabri Yunus ada. Oh, okey. Dia cakap dia kerja kat institusi kewangan tu pun dah kelakar dah sebenarnya. Maksudnya kenapa? Tak percaya ke ataupun? Macam tak percaya lah. Oh, betul. Tapi berbalik kepada tanda-tanda tu, apa punchline dia sebenarnya? So punchline dia, bayangkan di dunia ni tak ada tanda-tanda. Contoh macam mengantuk tu tak ada. So kau tengah drive, tiba-tiba tidur. So kalau dah 2 kali pun tak kelakar kita tukar topik lain lah. Patutlah kau tak masuk majalah Lawak Mega tu. Mungkin waktu tu belum jumpa lagi apa sebenarnya. Faham. Jadi mungkin itu juga tanda-tanda kegagalan. Terima kasih. So daripada sekolah memang kira engkau ni kira joker lah. Betul. Sekolah. Selalu buat lawak-lawak. Saya suka lari di episod dan kenapa? Baru 7 minit dah gelak banyak ni. Mata ni dah macam tak boleh tahan lah. Tak sure boleh tahan lagi sejam ke tidak. Oh, ni sejam. Okay. So first kau pergi audition adalah Raja Lawak 6. Raja Lawak 6 betul. Waktu tu masih kerja warden. Masih kerja warden. Okay. So macam mana kau rasa macam aku nak pergi lah? Adakah ada orang yang support kau ke, encourage kau nak pergi ke? Jadi audition waktu tu dibuat di One Borneo Mall di Sabah, di KK. And then aku tengah jalan-jalan situ dengan, aku rasa dengan ex-girlfriend lah. Dengan kawan perempuan. Then bila aku tengok orang audition tu, aku rasa macam aku sukalah lawak-lawak ni. So balik rumah tu aku panggil kawan aku 2 orang, and then kita orang training. Buat sketsa pasal nasi kangkang. Waktu tu nasi kangkang tengah viral ke filem Zizan tu kan. So kita orang buat sketsa tu. So jalan ceritanya aku yang buat, aku yang tulis semua, aku bagi tahu. So ada 3 watak, aku jadi yang bayar sewa di rumah tu. Dia sketsa dia macam dalam rumah sewa lah. And then ada satu student, and then ada satu yang dia tak kerja tapi dia duduk rumah tu. So aku marah sebab dia tak buat apa-apa tapi dia duduk rumah tu. So aku buat nasi kangkang. And then punchline dia macam aku salah baca nasi kangkang tu, apa yang aku buat dorang pun ikut juga. Oh, sebab salah baca. Sebab salah baca. Oh, so memang suka tengok benda tu lah. Betul. Benda tu apa? Tak kangkang tu. bukan. Tak. So maksudnya memang sukalah tengok benda-benda komedi ni. Betul. Nabil lah. Nabil yang buat rasa macam dia ni. So waktu tu aku pun telinga capang. Nabil pun telinga capang. So banyak orang panggil aku Nabil juga kat sekolah tu. So itulah antara salah satu apa orang cakap macam inspirasi betul. Sebab tak silap ada juga pelawak daripada Sabah yang masuk Raja Lawak tu, siapa? Alex ada yang Alex. solo. Alex betul. solo kan? Betul. Maggie sudah kembang. Ingat Maggie sudah kembang. So yang 2 orang lagi kawan tu masih lagi jadi pelawak juga ke? Cikgu dah. Dua-dua jadi cikgu. Dua-dua dah jadi cikgu. So kau seorang je lah pergi. Alhamdulillah saya masih bertahan di bidang lawak lah. Jadi selepas Raja Lawak 6 apa? Lepas Raja Lawak 6 tu tak dapat kan? Tak dapat. And then aku still kerja penjara. And then aku sambung belajar. And then kerja ni lah. Institusi kewangan tu lah. Customer service. And then bila aku nampak rancangan Komediri tu, aku Google Crack House. Aku pergi. Open mic dulu.
Open mic ni kira kita siapa-siapa pun random boleh datang untuk perform lah. And then aku perform tu 3 minit, dia bagi aku 3 minit and then ada kelakar. Situ aku jumpa Reza Mukmin pertama kali. So Reza Mukmin cakap, awak ni ada something, dia kata. Sebab bercakap berani di stage. Cuma punchline tu masih kurang lah. Cuba cerita benda yang dekat dengan kau lah. So aku pun balik tu aku cakap, aku cerita pasal Sabah lah. Dekat crack comedy Crack house tu lah. Crack And house then tu bila lah. aku perform lagi 2-3 kali, and then aku cakap aku buat benda ni lah. Then aku resign terus lah. Tersebut. Dari tadi aku nak cover. Tak mari kita Boleh betul. So situlah bermulanya career kau sebagai komedi. Betul. So dulu kalau tahun 2016 tu untuk stand up comedy, untuk bahasa Melayu lah. Sebab aku buat bahasa Melayu kan. Sebulan sekali je kau boleh perform stand up comedy dalam bahasa Melayu untuk try material kau lah. So macam mana aku nak dapatkan stage time tu? Kalau ada, aku pergi tempat-tempat yang ada food court, ada busking. So bila dia rehat tu aku pinjam dia punya mic. So aku cakap dengan dia, bang, boleh saya buat stand up comedy lah. Sebab tu dia bagilah. Kenapa kau memilih stand up comedy tu? Walaupun kau tengok daripada situ kan. Sebab bagi aku, orang yang boleh buat stand up comedy ni, dia power lah. Sebab engkau akan sorang-sorang je kat atas tu. Betul. Kalau benda tu jadi ke tak jadi ke, engkau kena berfikir laju kan untuk buat ni. Tapi kenapa kau pilih tu? Kenapa tak masih lagi fokus gerak bersama tim? Tak pernah terfikir lagi lah kenapa. Mungkin sebab aku selesa sendiri kot. Tak pernah terfikir lagi kenapa. Tapi kalau jawapan jujurnya, mungkin aku tak pandai buat sketsa. Maksudnya tak pandai interact dalam satu performance tu dengan ada orang lain tu. Aku tak pandai. Aku lagi suka macam aku buat sendiri, aku punchline sendiri. Kalau tak kelakar aku sendirilah. Kalau kelakar pun, ataupun lebih tepatnya mungkin sebab payment lah. Ya, mungkin lah kot. Kalau sendiri kan dapat payment sendiri lah. Sendiri, besar Itu. sikit ya. Betul. Tak adalah kena bagi. Tapi kalau kita tengok stand up comedy ni satu benda yang tidak asing sekarang lah. Betul. Tapi mungkin 2016 tu dia something yang Masih baru. masih baru. Orang pun masih tak faham. Kadang aku ingat lagi 2016 tu kita orang pernah buat show 3 orang je datang. Betul. 3 orang lah. Maksudnya kenapa kan datang? Mungkin masa Borak kat time tu mamak pun dah. keterbukaan untuk lawak tu tidak general. Betul. Tidak general kan. Bukan umum. Semua orang boleh menerima lawak. Bukan juga menerima lah. Waktu tu orang panggil macam pendedahan stand up tu masih kurang. Betul. Orang masih tidak tahu apa stand up comedy. Orang ada komediri lah. Itu pun first time komediri dibuat tahun rasanya 2015. Itu je program stand up comedy. So orang rasa macam ada juga stand up comedy macam tu lah. Mungkin kita tak faham apa itu stand up comedy lagi kan. Definisi stand up comedy bagi Mak Sabah? Apa definisi? So soalan ni lagi okey daripada kita tanya tadi rukun iman ke. Betul. Cuma saya tak pernah terfikir lagi lah apa tu stand up comedy. Tak pernah lagi lah. Rasanya stand up comedy ni kau berdiri sendiri buat lawak lah. Itulah. Betul. Dan ada juga peminat datang tu untuk gelak dan benda tu menjadi satu outlet untuk dia macam bebas sedikit lah kan. Datang tu gelak-gelak tu hilang stres. Kalau sebab tu saya di Amerika, I mean like stand up comedy pernah saya ke sana tapi tak adalah saya duduk di atas stage. Oh, ini memang betul Betul. Dan kat sana memang every weekend stand up comedy tu ada. Betul. Di US tu stand up comedy macam karaoke. Betul. So macam jom karaoke. Dan kalau keterbukaan dia very, orang boleh kutuk siapa-siapa aja. Kita ni masih lagi sensitif kan. Kalau kita buat stand up comedy, kalau dekat sana dia kutuk aja. Betul. Presiden dia, kadang-kadang family dia kutuk aja. Sebab dia ingat benda tu satu outlet untuk share content dalam secara kreatif tapi kelakar kan? Iya. Tapi kalau di Malaysia bagi saya masalah konten ni sebenarnya satu isu jugalah. Betul. Kalau dalam stand up comedy kan lagi-lagi kebelakangan ni kan ada isu macam yang Singapura dia hina Malaysia tu kan. And then ada yang buka baju apa semua kan. Kalau untuk saya jujur untuk konten dalam bahasa Melayu terutamanya ataupun bahasa Inggeris jugalah. Tapi bahasa Inggeris saya tak peduli sangat lah. Tapi bahasa Melayu memang kena tapis lah. Betul. Kenapa kena tapis? Patutnya tak perlu tapis kan? Sebab kita ada budaya kita. Dan stand up comedy ni budaya luar. Betul. Bila kau bawa pergi Malaysia, kau kena hormati budaya Malaysia. So kau kena gabungkan budaya Melayu ni dengan budaya luar ni macam mana kejadian dia. Menarik. Macam McDonald kan dia bawa nasi lemak apa semua. Tapi dia still ada ayam apa semua macam tu kan. Burger apa semua kan. So sama juga lah macam localization lah. Kan dia local kan. Betul. so bila mungkin itu juga definisi
stand up comedian di Malaysia kita mengadaptasikan unsur-unsur budaya timur ni di dalam stand up comedian yang kita ambil daripada barat. Barat, betul. Kan? Betul. Dan benda tu menarik. So Sebab kau tak kadang-kadang- boleh terlalu bebas lah. Betul. Memang kita kena ada batas dia. So aku kalau tulis material pun aku tahu ini tak boleh ni. Tak boleh. Walaupun aku ada tulis juga macam sial. Ada juga. komedian di negara seberang kita memang tak ada tapis pun. Tak ada tapis, tak ada tapis. Dia kalau bab Malaysia, kita kalau bab mereka tu memang kita tak ada tapis lah. Tak ada tapis. Tapi kalau kita hina Amerika pun tak ada tapis juga. Kan? Kalau saya pun, kalau ada orang Amerika depan saya, dia menangis juga lah. Dia menangis kan? Yeah. Pedas lah. Pedas lah juga. Pedas. Tapi lah. dia boleh terima bila stand up comedian tu bercakap, dia boleh menerima benda tu is comedy. Betul. Kan? Ya. Yang itu mungkin kita rakyat Malaysia kena belajar sikit kot. Bukan juga kena belajar lah. Mungkin kita, sebab kita dah dididik dengan keterbatasan itu. Bukan dididik lah, maksudnya memang ini sampai sini je kita boleh borak. Contoh macam agama, bangsa, sampai sini saja. Memang ada peraturan di negara kita kan. So saya rasa kita tak perlu untuk belajar saja, tak perlu kot. Mungkin yang buat persembahan tu kena terima yang negara kita ni ada batasan dia. Tapi pendapat engkau dalam stand up comedy, perlu tak kita ikut dorang punya style ataupun kita buat style kita sendiri? Style kita sendirilah. Style kita sendiri dengan keterbatasan itu. Menarik. Kalau dari segi jangan silakan. nak tanya juga perkembangan world view Mat Sabah ni. Worldview. Waktu kita awak menulis konten kan. Okay. Ke arah mana konten Mat Sabah? Okay. So macam mana aku menulis lah. Aku bagi betul. basic macam mana aku menulis lah. So Mungkin di luar sana ada nak menjadi stand up comedian ke kan? janganlah, tolonglah jangan. So, tidak ada masa depan untuk anda. So Ini jujur secara jujur secara ataupun jujur lah. memang Bagi saya kaya dulu baru masuk. Tak, dia senang cerita. Dia tak nak orang cantas job dia. betul lah dia. Sebab tadi dia kata dia seorang dia nak duit tu. Ya, Betul. Setakat ni saya tak ada persaingan, so tolonglah. Jangan ada persaingan untuk saya. So macam mana kita menulis joke ni, dia ada premis, setup, punchline. Okay. Itu basic lah. Setiap joke ni ada premis, setup, punchline. Setiap apa yang rasanya apa yang lucu di dunia ni ada premis, setup, punchline. Contoh macam orang terjatuh, kita ketawa kan. Kan itu kan ada komedi dia kan. Itu pun ada premis, setup, punchline. So premis dia kau berjalan, setup dia terlanggar batu, punchline dia jatuh. So macam mana aku menulis, premis aku selalunya 3 benda. Bukan 3 benda lah, sudut pandang. Sudut pandang aku, orang miskin, orang pedalaman Sabah yang tinggal di Semenanjung. So setiap premis tu, contoh macam air kan. So apa orang miskin fikir tentang kopi, apa orang pedalaman Sabah fikir tentang kopi, apa orang pedalaman Sabah yang tinggal di Semenanjung fikir tentang kopi. Okay, faham? So itu premis aku, sudut pandang aku. Baru aku set up, and then baru aku punchline. So premis tu benda yang macam mana, apa yang kau nak cerita kan. Situasi. Macam itu macam kopi kan, itu premis lah. So macam mana aku dapat premis, aku tengok Michael Jr. Michael Jr. ni favorite comedian aku lah. Dia church comedian, US lah, Black American. So dia cakap kehidupan kita ni adalah premis kita. Tinggal kita nak cari apa punchline dia je. So semua kehidupan aku yang di pedalaman itulah yang aku tulis. Okay. Masalah elektrik, aku miskin. Tapi dari sudut pandang 3 tu. Okay, faham? Contoh macam elektrik. Elektrik ni premis yang aku nak cerita. Tapi sebagai orang miskin dengan hidup di pedalaman, masalah utama kami elektrik, tak ada elektrik 20 tahun. Itu dah ada sudut pandang dia. Dah nak set up lah. So set up dia, kalau di pedalaman, kawasan hutan, kalau malam sangat gelap. So punchline dia, hantu keluar pun bawa lampu sulu. Macam tu. So premis dia elektrik, set up dia gelap kalau malam, punchline dia, hantu keluar bawa lampu sulu. Dan punchline pun macam sains lah. Punchline ni ada banyak jenis. Kau boleh pakai wordplay. Wordplay ni di mainan perkataan lah. Nizam selalu dia pakar wordplay lah. Kalau macam saya tinggal di pedalaman. Kalau drive makan masa 13 jam. Itu baru makan. Masuk minum 3 hari macam tu lah. So itu mainan perkataan lah. Betul. Makan, minum macam tu. So ada jenis what if. What if pun ada punchline what if. Kalau aku lebih kepada exaggerate lah. Melebih-lebihkan suatu benda. Saya miskin, bapak saya kalau ada RM300 dah dituduh money laundry. Contoh.
So melebih-lebih macam tu. Bila Mak Sabah menulis? 2016 lah. Tak, setiap hari itu ada Oh, kamu setiap hari tulis, satu ada- punchline. Satu punchline. Ya. Ditulis atas buku ataupun di Di dalam note telefon? lah. Note telefon. So Menarik. setiap hari satu punchline. Macam semalam saya ada tulis juga. Dia memang satu hari satu punchline lah. Okay, kita tengok. Oh, punchline. Tapi dia note, kadang tak kelakar juga. Ha. Tapi tulis je. Apa-apa yang rasa macam apa benda yang kenapa dia nak tirikan. Aku tulis. Kawe nate beruk demo. Ini dialek apa? Aku tumbuk kau. Sini kau cepat jangan kau. Macam tu je aku tulis. Tapi aku rasa macam ada something lah yang kelakar. Walaupun tak tahu apa yang kelakar sebenarnya. Aku pun tak tahu kenapa aku tulis benda ni. So memang kena satu hari kena ada satu punchline. Iya betul. Macam hari sebelumnya aku tulis pendidikan tidak adil. Yang ajar lain, yang buat soalan lain, yang tanda markah lain. Alamak. Yang gagal saya. Macam tu lah. Lecturer. Sebagai pencara macam betul lah benda tu. Betul. So ni untuk aku pendidikan tidak adil ni, ini aku rasa aku tulis pasal pedalaman lah. Pendidikan. So premis dia pendidikan. Betul. Dia punya setup dia ketidakadilan. Sebab dulu waktu SPM kan, yang bagi markah kan cikgu sekolah luar. Yang buat soalan lain cikgu sekolah luar. Betul. Yang ajar cikgu aku. Yang jawab soalan akulah. So bagi aku tidak adil sebab ada soalan yang lebih kepada semenanjung punya. Ya. So, contoh aku ingat lagi percubaan tapi bukan SPM lah. Percubaan SPM soalan dia masalah marempit semakin berleluasa di Malaysia. Sebutkan punca-punca dan langkah mengatasi. So kita orang di pedalaman tak ada motor tau. So aku tanya cikgu aku, cikgu rempit tu apa? So cikgu cakap, oh ni yang orang bawa motor pacak-pacak ni man. Dia cakap, apa tu cikgu? Ni lah rempit. So kita orang tak tahu. So macam mana kita orang nak jawab tu? Saya pun jawab surat rasmi dan gagal. So itu contoh ketidakadilan. Faham, benar. Macam soalan matematik kan ada gambar KLCC. Gambar KLCC kan. Sila kira sudut apa yang condong tu kan. Sudut condong tu kan. Kita orang tak pernah tu tengok KLCC. So tengok dekat soalan matematik tu. Oh ini rupanya KLCC macam tu. Betul. Menarik ya. Jadi kebanyakannya lawak yang kau buat tu adalah macam kau cakap tadi ada premis tu semua. Kebanyakannya fokus kau adalah dekat Sabah. Betul. Tempat yang kau membesar. Fokus dia kehidupan aku lah. Kehidupan kau. Tapi dari 3 sudut pandang tu. 3 sudut pandang. Orang miskin, pedalaman Sabah dengan orang pedalaman Sabah yang tinggal di Semenanjung. So aku gabungkan semua 3 sudut pandang tu untuk buat satu punchline lah. So aku nak tanya pendapat kau. Macam mana pula kalau ada sesetengah stand up comedy tu dia menggunakan sudut pandang kau tapi di mana dia tak ada di situ. Oh itu fake lah. Kau akan dapat rasa tau macam tak betul ni. Contoh macam dia kan. Oh saya membesar di pedalaman Sabah. Kau pun macam ya ke kau membesar kat pedalaman Sabah. Macam tu lah. Betul. So kau dapat rasa oh dia menipu ni macam tu lah. Adakah kalau seorang stand up comedy untuk buat lawak yang sebegitu itu menjadi satu kesalahan kalau dia tidak menggunakan dia tak ada kat tempat. Kalau kau ambil punchline orang itu salah. Maksudnya kau ambil dia punya punchline kan, dia punya apa komedi lah, dia punya lawak apa semua itu salah. Tapi kalau kau observe boleh. Walaupun kau tidak di pedalaman tapi kau observe, kau buat kajian, kau pun dapat rasa oh kalau di pedalaman aku jadi macam ni. Tapi kau kena bagi tahu lah. Saya bukan orang pedalaman tapi saya rasa kalau saya tinggal di pedalaman apa jadi macam tu lah. Aku rasa lagi jujur lagi senang dapat dia punya apa laugh tu lah. Sebab Aris Kandar pernah cakap dengan aku, dia cakap dengan aku, Mat kau komedian paling jujur yang aku pernah jumpa macam tu lah. Dan miskin lah dia cakap. Terima kasih Aris Kandar. Okay, jadi lepas tu kau masuk komedi diri tu. Komedi tu. Aku tengok komedi, aku pergi Crack House ataupun open mic. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan macam tu aku dah rasa macam selesa. So aku resign customer service tu. And then aku fokus buat komedi lah. Waktu tu aku hidup pakai betul-betul duit simpanan lah. And then aku dapat joke pertama aku, dia bayar 1,000 buat lawak dalam 20 minit. Kira dinner lah. So aku rasa macam, 1,000 pun 20 minit dapat 1,000 kan. Kalau 60 minit 3,000. So aku resign lah. Aku resign customer service tu. Lepas aku resign tu 1 minit pun tak ada job langsung 1 minit. Kau hajar matematik aku memang salah lah. Tapi aku dah berhenti kerja. So aku pakai duit simpanan lah. Berapa lama engkau Sampai bulan 10 audition lawak solo. Yes. So dari bulan 3
4, 5, 6, 7 tu aku betul-betul pakai duit simpanan. Tapi aku ada dinner-dinner yang bayar 1,000 apa semua tu kan. Aku perform juga dekat club, Crack House Comedy Club tu dengan Douglas Lim, Haris Kandar. And then bulan 9 audition lawak solo tu. Tapi kenapa engkau lawak solo tu aku anggap satu platform mainstream lah. Betul. Tapi masa engkau nak masuk mainstream tu pun aku rasa nama kau dah memang orang dah kenal dah. Orang dah Kalau tahu di- dah Mak Sabah. Kalau di stand up underground, ya. Ya. Tapi kenapa kau pilih nak ke mainstream? Sebab sebenarnya bukan aku pilih mainstream sebenarnya, tapi sebab rating. So macam aku punya dinner kan 1,000 dibayar 20 minit. Tapi bila kau masuk TV, kau boleh demand macam 2,000. Sebab kau ada, aku pernah masuk ni Maharaja Lawak, aku pernah masuk lawak solo. So aku boleh demand macam tu lah. So tujuan aku masuk lawak solo tu pun memang nak naikkan rating je lah. Tujuan utama aku. Dan aku target pun minggu ketiga, dah lah. Tapi tak sangka dapat final and then dapat nombor 2. So rezeki jugalah. Juara Daniel. Daniel betul. Juara Juara Daniel. Jadi Kau ajar betul. Lawak solo tu kau ajar betul. Kenapa dari segi apa? Untuk aku lah. Sebab minggu pertama, kedua, ketiga semua masih stand up tau. Pure stand up. Yang keluar, hai saya Daniel, hai saya Fikri, hai saya Mat Sabah, saya Nizam. Masuk minggu keempat dah start buat sketsa. Betul. So aku kalah dari situ. Sebab orang Malaysia mainstream, dia orang memang suka lawak sketsa. Kalau dalam stand up ni, kalau sendiri dia panggil solo performance. Tapi kau tak rasa beban ke? Sebab dalam kelab aku pernah tengok sebelum ni, memang kita ada batas tu. Tapi batas kita tu kita boleh jadi macam-macam kan. Kita boleh cakap pasal ni, kita boleh cakap pasal tu. Kita nak cakap politik pun boleh, tak ada masalah kan. Boleh. Tapi bila dah masuk ke lawak solo tu, dah masuk Mainstream. TV, mainstream. So banyak benda yang kita kena kawal. So betul. kau tak rasa beban ke? Oh, sangat beban lah. Sebab aku starting underground kan. Bila kau dah start dekat underground ni, kau macam-macam benda kau dah borak. And then bila kat TV kena tapis. Pressure jugalah. And then material aku tu, aku rasa lawak solo tu 50% tidak diterima. So ada yang diedit, bagi mesra TV apa semua. And then aku banyak kena kecam kak. Kena kecam. Antaranya kena kecam sebab Sebab aku kritik kan. So ada yang, aku pernah dapat police report apa semua. Lawak aku yang paling jahat tu aku cakap, di kampung aku pedalaman, kalau buka kepala paip yang keluar cuma janji-janji. Wah. So kita orang ambil wuduk pakai janji-janji. Dahsyat. So jadi lepas engkau habis Lawak solo. lawak solo, And then aku ke kelab balik? Bukan, aku jadi era, announcer era. Jadi non-sera kejap. Di Sabah. Di Sabah kejap. And then aku fokus stand up balik lah. 2018 aku stand up balik. Tapi aku banyak menulis juga. Menulis untuk konten. Aku tulis Jihan Show. Jihan Show dulu. Aku tulis Jihan juga Show dulu. konten. Aku buat konten untuk pelawak-pelawak juga. Macam Titan aku tulis juga. Titan. Jadi 2016 lawak solo. 2016, 2017 aku era Sabah. 2018 aku stand up balik, fokus balik. And then 2018 tu aku hampir bercerai. Ada masalah family lah. Tapi aku gagal. Jadi masih kahwin lah. Maafkan saya, wife saya. Saya sayang wife saya. Aku takut lah podcast ni kau tiba-tiba jadi benda lain kejap lagi kan. Tapi 2018 tu ada isu family lah. And then aku dengan wife aku macam ada masalah sedikit. And then aku tak buat stand up langsung, aku jual putu piring. Di depan rumah. So aku fokus jual putu piring lah. Pagi jual putu piring. Bukan 2017 kau masuk Maharaja Lawak? 2017 awal. Sebelum aku pergi era tu aku masuk Maharaja Lawak. Kenapa masuk Maharaja Lawak tu? Lagi sebab dia wildcard. Dia wildcard. Menang lawak solo, automatic masuk Maharaja Lawak tu. Kalau sebenarnya kalau ikut aku tak nak masuk sebab aku tak ready. Aku tak ada material dia. Aku dah habis material aku di lawak solo. Tapi kena masuk juga. So aku masuk je lah 3 minggu ke. Lepas tu aku tersingkir. And then aku pergi era Sabah. And then lepas era Sabah tu aku stand up balik. Dari Sabah tu aku balik Semenanjung balik buat stand up. Tapi bila ada masalah family tu, dan aku putu piring lah. Jual putu piring depan rumah. Sedap. Alhamdulillah. Alhamdulillah ramai yang cakap sedap. Ada lagi ya? Dah tinggal tak buat piring dah. Dah tak Putu buat. dia dah tak ada dah. Boleh tak kau Oh, share? punchline macam tu. Saya terima ya. Boleh tak kau share sikit apa bezanya dan kat mana tempat yang kau selesa? Contoh kau dah pernah buat, kau dah masuk kelab. Okey. Bila kau dah masuk kelab, kau dah pergi lawak solo. Okey. And then kau ke Maharaja Lawak pula. Okey. Bagi aku memang pentas yang besar kan. So macam mana? Mana yang kau rasa
susahnya, selesanya kat mana? Apa Paling- yang nak material nak cari yang macam mana? Jujur paling susah TV lah. Ya. TV paling susah buat stand up comedy sebab kau kena bagi material yang betul-betul mesra TV. Mesra TV. Fresh tak juga tapi mesra TV. And then paling selesa dekat kelab lah. Kalau stand up comedy bukan sebab selesa perform tapi sebab penonton dia. Yang datang pergi TV tu dia tak beli tiket tau. Contoh macam kau perform di Maharaja Lawak, yang datang tu fan-fan daripada grup-grup yang bertanding. So kadang kau kelakar pun dia tak ketawa juga. Betul. Dia akan ketawa untuk grup yang dia sokong je. Macam tu. Kalau macam Mak Sabah ada klub ni lah, peminat-peminat klub peminat-peminat ke? Oh, macam sekarang aku fokus tour kan. So kebanyakannya memang datang tour aku lah. Okay. So aku, Sewaktu Maharaja Omega tu ada tak? oh tak ada. Tak ada So kelab. tiket aku tu aku bagi zero. Dengan harapan penyokong zero akan ketawakan aku lah. Tidak ada yang ketawa. Terima Walaupun kasih. satu kampung Walaupun satu kampung zero, tapi zero kelakar. kelakar. Dia ketawakan zero mungkin dah habis suara atau tak ketawakan aku lah. Tersingkir saya minggu ketiga. Tapi kenapa kita ada macam contoh komedi ni, kita ada gap. Contohnya macam kau buat kat club, bila kau pergi ke TV, mungkin benda tu tak menjadi. Tapi dekat club jadi. Tapi orang yang buat TV pula, dia buat kat TV jadi. Tapi dia buat kat club dia mati. Dia kekrik. Oh betul jugalah. Kenapa? Betul lah. Ha. Mungkin sebab tak biasa kot. Di TV ni pressure dia lagi dahsyat, lagi dahsyat. Sebab contoh macam Maharaja Lawak tu kan 3 juta orang tengok kau satu malam kan. So kalau kau tak kelakar 3 juta orang hina kau. Ya, betul. Kalau di TV ni paling 80 orang je. Ya. Betul lah. Adakah Mak Sabah gugup di atas pentas? Sampai sekarang. Ya. 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 So apa ada tak cara-cara nak hilangkan gugup kalau diri di pentas seorang? Oh tak ada. Memang aku akan nervous lah. Selalunya kalau macam ada show-show yang sampai muntah. Ya. Aku muntah tu waktu aku perform depan Tun M. So aku perform hari jadi Tun M. Dia private party lah. Yang ke berapa? Aku lupa dah yang keberapa. So Banyak yang sangat. Tun maafkan saya tu. Dia kurang ajar. Dia kata banyak sangat tu. Tapi yang buat tu Vincent Tan di Hotel Times Square. Ya, So dia berjaya. so ada Vincent Tan, ramai lah Mat Sabu, and then ada duta US, duta Jepun. So aku, and then yang kelakarnya lagi 1 jam sebelum show baru dia beritahu aku kena perform dalam bahasa Inggeris. Yeah. So aku dah hafal dalam bahasa Melayu. And then bila dia cakap, Mat, sebab ada duta Jepun, duta kau kena perform dalam bahasa Inggeris. Saya muntah di situ. Saya takut betul. Ya. Tapi kelakar juga lah. Kelakar. Aku naik stage. Boleh share? Assalamualaikum, good evening. Poor people say hi. Wah, tak ada yang miskin. Oh, dia ketawa semua. Dia kata semua kaya kat sini. Semua kaya. Yeah. Ton M gelak Aku perform pertama kali depan Tun M sebelum hari jadi dia tu. Dia ketawa. Dia kelakar. Walaupun mungkin aku ada sedikit lah menghiris hati dia tapi dia ketawa. Sebab aku kritik kan pasal and then ada macam penyokong dia, bukan penyokong lah, macam dia punya PA ke apa, post dekat Instagram, dia kata kan, aku tak kenal pun Mat Sabah ni, tapi dia cerita pasal Sabah miskin apa semua. Waktu tu Tun M yang jadi Perdana Menteri. So dia ada berani lah, dia kata macam tu lah. And then bila aku dapat komen tu, aku rasa macam aku menghiris hati Tun M lah kot. So aku dah ready masuk penjara lah waktu tu. Tapi Alhamdulillah lepas 2 minggu tu dia punya team call aku balik suruh perform untuk hari jadi dia. Tun yang request. Sebab yang pertama tu wife dia tak ada. Tun Dr. Siti Asmat. So ni dia nak wife dia tengok. Penghinaan aku lagi. Tapi payment time tu tak adalah 20 minit RM1,000 kan? Oh Alhamdulillah. Dahsyat lah. Saya cancel show yang lain. Yeah. Betul-betul. So aku ada show di Penang, aku cancel show aku kat Penang, aku refund duit semua, aku ambil show Tun. So maksudnya duit dia lagi banyak lah. Refund tu 3-4 kali ganda lah dia dapat. Bijak, matematik dia bijak. Tidak perlu saya terangkan, tapi banyak lah. Yeah. Jadi sepanjang career kau buat stand up comedy ni, pernah momen kena kecam paling teruk mungkin? Paling teruk aku pernah kena ugut bunuh. Kau bunuh? Ugut bunuh. Tahun lepas? Bukan, 2016 tu. Lepas Lawak Solo. Lepas Lawak Solo. Aku kritik. Teruk jugalah aku kritik pasal. So lawak aku tu kan aku cakap, di kampung aku 90%
70% miskin. 30% lagi pura-pura kaya. Semua miskin lah maksudnya. Tapi yang aku pelik, pemimpin dia kaya. Pemimpin di kampung aku dibagi rumah, dibagi kereta, dibagi driver. Orang miskin dibagi apa? Dibagi tahu. Yang pemimpin dapat semua. So lawak-lawak tu pemimpin tiap tahun dia cakap ramai orang keluar daripada kemiskinan, tapi dia tak pernah kira berapa ramai yang masuk. So itu kena kecam. Dapat police report and then ada orang mesej aku, keluarga kau kena simen ni nanti macam tu lah. Aku cakap kalau betul saya sediakan pelan rumah, boleh buat rumah terus. Pakai simen tu. Pakai simen tu. Itu TV. Itu kat TV. Perform tu. Kat TV. Macam and then final lawak solo tu. Dan bila aku buat lawak tu kan, reaction dia Douglas Lim je kelakar. Ketawa. Lain semua macam tu. Aku bagi last kan. Aku cakap aku bagi lah. Macam mana boleh lepas TV? Sebab tak silap sebelum korang perform, korang kena perform dulu dekat production. Betul. kan? Impromptu kot. Bukan. Dia memang check content. Tapi sebab dia akan tanya, ini betul tak terjadi di kampung kau? Dia cakap betul. Pemimpin saya kaya. Dia pun macam, boleh lah kau. Sebab memang betul kaya kan. Ya betul-betul. So dia bagi lepas lah. Sebab kalau kau cakap benda betul, okey je. Cuma mungkin waktu tu orang tak percaya yang kau boleh cerita benda yang sangat Sensitif. bukan sensitif jugalah. Benda tu macam kebenaran kan. Kita kalau kebenaran ni susah sikit. Ya, betul. Kita lebih suka macam cakap-cakap kat belakang. Contoh macam ni kan, podcast ni tak berapa kan. Nanti balik korang borak, babi tak kelakar siap mak. Macam tu. Dia takkan borak depan-depan ni. Tapi di Borak Kepo kita borak depan-depan. Kita pun ada apa-apa. Kita cakap kita kelakar, pun kita ada cakap apa-apa. dia Okay, kelakar. nasib baik belum lagi lah. So kebanyakannya direction ataupun konten lawak kau tu sendiri adalah benda yang engkau alami Betul, sendiri. aku alami, aku observe sendirilah. Elektrik, pasal kemudahan asas macam tu. And then ada juga yang aku Google. So macam lawak aku cakap bapak aku kalau RM300 dah dituduh money laundry. Itu aku tengok berita di Sabah, ada satu orang lelaki ni, dia kerja bartender. Tiba-tiba duit dia dalam akaun ada 1,000 lebih and then mahkamah jatuhkan hukuman dituduh money laundry. So itu benda betul di KK. So aku cakap ni boleh punchline ni. So aku sudut pandang sebagai orang miskin di pedalaman, aku buat lawak pasal bapak aku. Faham? Keluarga Tak aku kering ke cerita tentang orang miskin di Sabah? Kalau dah tak ada orang miskin, mungkin tak adalah kot cerita orang miskin. Tapi di dunia ni memang banyak orang miskin. So cerita miskin tu tak akan pernah hilang lah. Yeah. Suka. Betul. Sebab saya pun miskin juga. Okay. Jangan risau, saya lagi miskin dari anda. Tapi macam mana nak cakap macam mana macam kau masuk tu kan kau nak cek rating kan, kau nak masuk TV tu sebab kau nak rating tu kau sendiri kan. Persembahan lah. Tapi bagi aku orang dah kenal kau tau time tu. Macam mana sebenarnya kau dah marketkan diri kau dulu? Sebab sebelum ni aku pernah borak dengan Izzah Jentik dia masuk podcast. Dia buat konten dia lah, dia buat dia punya wordplay, dia buat teka-teki. Tapi aku jarang nampak kau dekat social media sebenarnya. Kau banyak post kau punya tour, kau punya ni kan. Tapi orang dah kenal kau sebenarnya. Kalau di scene komedi stand up comedy lah. Aku rasa banyak memang ramai yang kenal aku lah. Yang memang akan. So aku ada orang yang sanggup datang 4 kali tour. Padahal benda yang sama je aku borak. Ada satu abang, nama dia Abang Badrul. Dia datang show aku kat KK, Penang, Johor dengan KL. Dengan family dia. Maksudnya dia dah dengan 4 kali show aku tu. Benda yang sama aku borak. Kalau di scene stand up comedy underground memang ramai lah. Yang memang support apa semua kan, yang sanggup datang beli tiket. So tujuan aku masuk TV tu je nak rate lah, rate. Nak rate lagi lah. So kau boleh demand macam lebih tinggi berbanding sebelum ini lah. So di setiap tour tu konten dia sama? Kalau tu konten dia sama. So macam tahun lepas aku buat 13 show tu. So 13 show tu sama. Macam mana you memorize all the jokes? Ada prompter ke? Oh tak ada, memang tak ada. Sebab aku dah perform sebelum aku tour 13 show tu, aku dah perform 6 bulan material yang sama. Menarik. Pernah terlupa punchline ke, terlupa skrip ke? Tak pernah lagi lah. Tak pernah lagi? Tak pernah lagi. Alhamdulillah. Tak pernah lagi, alhamdulillah. So sepanjang ni tour satu Malaysia je? Betul. So 2 tour lah. 2022 tour pertama, tajuk dia Ndak Logik. So aku cerita benda-benda yang ndak logik terjadi di kampung aku. Contoh macam ndak logik masalah kesihatan, ndak logik masalah air, elektrik, apa lagi ndak logik pasal banyaklah pasal, tapi fokus dia pedalaman lah. Pasal miskin, pedalaman. And then tour kedua aku tahun ni 2023 tajuk dia First Time.
Yang tu lah first time masuk penjara, yang aku cerita pasal aku warden. Tapi sebenarnya aku warden. Aku first time berlakon filem, first time masuk TV. So aku cerita balik pengalaman aku lawak solo. Aku tak beritahu mak aku langsung aku masuk lawak solo. And then jiran aku yang bagi tahu mak aku sebab rumah aku tak ada Astro kan. Atau lebih taknya tak ada TV lah. So jiran aku beritahu, makcik anak kau masuk TV. So mak aku cakap 999 Bukan. Dia masuk rancangan komedi macam tu. So aku buat lawak pasal tu lah. Faham. Menarik. Macam mana jadinya tour Mak Sabah tu? Sebab aku rasa stand up comedy kat Malaysia ni yang Jarang buat tu. jarang buat tour. Kalau dalam bahasa Inggeris ramai. Bahasa Inggeris ramai. Bahasa Inggeris dah setiap tahun ada beberapa komedian. Prakash pun buat kan? Ada Dr. Jason Leong, Douglas Lee, Haris Iskandar. Diorang semua tour tapi dalam bahasa Inggeris. Bahasa Melayu aku yang pertama lah. Tak ada nak tepuk tangan ke apa tak ada. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk lah. Terima kasih. So dulu aku yang pertama lah. Stand up comedian bahasa Melayu yang pertama buat tour di Malaysia. Saya nak tanya sedikit. Tak pernah kena tahan ke kat airport Sabah? Tak pernah lagi. Tak pernah lagi, ya? Tapi aku pernah dibenci lah oleh beberapa menteri lah. Menteri di Sabah. Dan aku famous juga lah di parlimen, di adun Sabah tu kan. Sebab aku pernah jumpa ada satu adun ni, aku borak dengan dia kan. Dia tak kenal aku. Tapi dia mungkin dia ahli politik kan. So dia acak-acak friendly lah. So dia tanya, "Dari mau pergi mana, Dik?" Tapi tu aku ada show di Labuan kan. Di airport KK. Dia cakap, "Mau pergi mana?" "Oh, mau pergi Labuan." "Oh, buat apa di Labuan?" "Oh, ada show stand up comedy." "Oh, menarik. Nama siapa?" "Mat Sabah." Baru dia terkejut. "Oh, kau rupanya Mat Sabah. Kau ni famous ni. YB selalu cerita pasal kau." Maksudnya dia orang dengar kritikan aku lah. Okey lah. Menarik ya. Tapi tak pernah lagi kena tahan. Tak pernah. Dalam period menjadi warden tu, ada tak cerita-cerita yang menarik yang tidak ada. pernah dilupakan? Ada. Aku cerita lah. Aku tulis pasal first time aku warden tu. So aku kerja pejabat rekod. So kerja aku ambil Juvana yang di pintu utama tu, and then aku bawa pergi pejabat rekod lah untuk cek fizikal dia. So aku bogel semua Juvana tu wajib dia bogelkan untuk cek dia punya tattoo ada berapa apa semua lah. Takut dia seludup something. So punchline dia hari-hari aku tengok lato-lato. Daripada benci jadi suka. Aduh, risau aku. Risau pula ni. Itu kalau doktor tengok gambar dia kurus. Kurus Dia muka garing, muka ganas, muka ganas gila. Menarik ya. Oh, menarik kerja penjara tu. Ada orang hantar surat, aku yang kena baca surat dia. Takut dia bagi informasi salah. Ya. So aku betulkan tata bahasanya. Aku bagi markas C kan. Lepas tu baru bagi kat baduan tu lah. Baru bagi keluarga dia. Ataupun sepanjang menjadi stand up comedian, ada tak pengalaman yang manis dan pahit? Oh banyak. Yang pahit. Pilih satu lah, paling pahit dan paling manis. Paling pahit aku pernah show UiTM. Oh, UiTM. di mana? UiTM mana? So Shah Alam. UiTM Shah Alam. Area sini lah. Dekat tempat kita shoot ni Shah Alam kan. Betul. So aku buat show tu, dia bagi tahu, "Abang Mat, dia punya payment ni tak banyak tapi ada." Aku pun cakap, boleh. Yang penting ada. Waktu tu aku belum masuk lawak solo lagi. Waktu tu memang betul-betul kat kelab lah. Aku ambil semua job. Ada job kan, dia offer payment dia tidur kat hotel je. Tidur kat hotel je? Dia cakap payment ni kami bagi abang penginapan satu malam. Aku pun cek 10 minit je di rumahku. Aku cakap, "Dia boleh tak show ni di rumah saya je?" Aku cakap. So saya tidur di bilik je lah, senang kan. Tapi UiTM tu dia cakap payment tak banyak, and then aku pun boleh. So perform lah. Perform. Habis tu dia bagi sampul. Aku pun masuk borak-borak, mingle kan. Kali aku balik tu kupon, dia bayar kupon. Kupon Aeon. Kupon. Sebanyak kupon tu boleh dipakai waktu karnival tu je. Aku dah dekat rumah kata. Kecewanya aku macam. So sekarang kalau ada UiTM panggil aku show, "Oh sorry, keluarga saya meninggal ni." Maaf. Aduh, minta maaf daripada wakil UiTM. Sorry. Minta maaf. UiTM mantap. Itu yang momen tak boleh lupa lah. Tak boleh lupa lah. Itu sebenarnya saya rasa dia ada momen Itu lagi. pahit ke manis tu? Oh, itu pahit. Tapi kita cuba kemudikan lah. Yang manis pula macam mana? Yang manis paling manis untuk aku tour closing aku tahun ini lah. Paling manis lah. Depan 500 orang. Aku buat show di PJ Live Art, sold out. And then
Sebab kalau jujur cerita yang paling aku suka cerita tahun ni lah. First time tu. Sebab aku tak cerita pasal Sabah langsung. Aku cerita pengalaman first time aku yang bukan pasal Sabah kan. So aku rasa macam momen paling manis lah. Menarik. 500 orang boleh ketawa. And then aku perform pakai suit. Ada recorded? Ada rekod. Ya. Aku keluar je orang dah ketawa. Aku belum cakap lagi orang dah ketawa. Sebab aku pakai suit. Dia kata, wah dah kaya. Aku cakap, babi orang. Orang miskin pakai suit pun dah dipanggil jutawan. Bayangkan kalau saya naik Harley Davidson. Saya rasa momen dia yang paling pahit dekat House Boom. House Boom. Aku nak tahu apa kau fikir time tu. Mungkin doktor tak tahu pasal benda tu. Doktor tahu tak? Mungkin tak. Kalau boleh Korang kita tahu? jangan tahulah. Tak tahu kot. Tapi ingin tahu lah. Dan video ada. Video dah tersebar, dah viral dah tu. Macam mana? Apa kau fikir time tu? Ada kejadian saya melompat stage. Tapi tidak disambut. Sebenarnya saya kurus ni bengkak ni sebenarnya jatuh stage sebenarnya. House Boom yang baru Bukan. lama. Tahun lepas. Tahun lepas. House Boom tahun lepas. Time tu Di no. Serdang. Di Serdang. Time tu no lompat kan buat surf tu. They might kan? Ya, betul. So saya ingat saya no ya. Rupanya no juga tapi no sambut lah. Saya so no jugalah punca dia. So no sebenarnya saya datang situ nak announce Masdo. Untuk okay bagi tepuan kepada Masdo, and then Masdo perform. Itu tujuan utamanya lah. Tapi bila orang cakap, buat lawak lah. So deal dia dengan penonton waktu tu rasanya belas ribu orang ke, tapi ribu lah. So deal dia aku buat lawak, kalau tak kelakar aku lompat. Okay, deal. Aku pun buat lawak. Aku tak tahu aku buat lawak. Aku buat lawak apa lah aku cakap, saya kalau saya miskin, kalau beli KFC kulit je makan, ayam dia kita orang pelihara. Macam tu lah lawak dia. Kelakar kan? Tapi diorang sana tak kelakar. So diorang suruh saya lompat. Saya lompat lah dengan confident. Sebab ada ribu kan orang situ, ingat kan adalah sambut. Semua mengelak. Saya terus ke lantai, alhamdulillah. Tolong edit lah benda ni. Aib ni kalau boleh aib jangan di post lah. Benda-benda aib. Injet lah. Time tu kau Injet memang lah, sakit lompat. Kau Lompat dari belakang. Yeah. Tak ada protection tau. Kalau dari depan kan boleh tangan kat ni, tak ada. Yeah. Tapi alhamdulillah tak sakit lah. Tak sakit. Malu je. tak diinjet Tak ada injet alhamdulillah. Diorang memang kau lompat, diorang semua elak masalahnya. Elak pun tengok diorang semua elak je kan. Kelakar jugalah cerita tu. Aduh, time tu cuma nak umumkan Masdo je lah. Ya. Dan sebab itu sampai sekarang saya tidak pernah pergi show lagi. Saya sudah trauma. Dah tak nak lompat-lompat dah Alhamdulillah saya belajar dari kesilapan dah. Okay, aku nak balik sebenarnya pada kau punya tour tu. Okay, tour. Aku nak tahu macam mana bermulanya tour Mat Sabah ni sebenarnya. Tour ni aku inspirasi aku buat show lepas PKP hari tu. Lepas PKP ujung tahun 2020 aku buat show di Labuan. So aku bawa aku punya team lah. Memang aku dah janji macam jom lah kita travel. Aku ada kawan-kawan yang aku selalu bawa dorang shoot apa semua kan. So bila kita orang pergi show di Labuan tu, best semua dia punya reaction okay. And then balik show tu kita orang borak kan, dia cakap, Mat kenapa kau tak buat tour je? Tapi produce sendiri, tak payah orang panggil. Yang di Labuan tu orang panggil. So aku pun macam boleh kot 2020 ni kita buat 2021 tu lah ujung tahun tu, and then 2022 tu macam jom lah kita buat. So aku pun aku produce tu aku sendirilah. So aku booking tempat sendiri, aku call, aku bayar sewa dia semua, and then aku jual tiket sendiri. Tahun 2020 tu lagi gila lah. So aku jual tiket pakai handphone aku. So poster tu handphone aku lah, nombor telefon aku. So semua message tu message direct dengan aku lah. Ini admin kah, kami mau beli tiket. Saya Mat Sabah. Saya jual sendiri, saya perform sendiri. So jual lah. So sampai 2000 seat aku jual. Untuk total semua show tu kan. So 2000 orang WhatsApp aku minta beli tiket. So aku tapi untuk tahun ni aku deal dengan company lah. Ticketing. Tapau. Faris tu kan. So tiket senang sikit lah, tiket tapau je lah. Tapi semua pun masih aku produce sendiri lah. Tak ada sponsor langsung. Tak ada langsung. Ya. So kalau dalam poster tu kan, selalunya kan kalau poster-poster show ni kan ada sponsor. Sponsored by. Ini tak ada. Kita orang just letak mungkin. Ya. Mungkin di sponsor.
Lepas tu aku tu ada mungkin di sponsor McD. Ni ada Sepanjang tour tu memang sendiri. Bajet sendiri, semua sendiri. So semua sendiri daripada sewa, bayar kru semua aku punya duit sendirilah. menarik. Dahsyat. Mungkin kita tak tanya lagi apa jadi pada Mak Sabah waktu PKP. Waktu PKP ya miskin lah. Alhamdulillah. Jual Tapi sendiri. PKP tak ada. PKP tu aku banyak show juga sebenarnya. Sebab show online kan. Ya. Cuma awal-awal aku ingat lagi awal-awal PKP tu rumah aku wifi dia tak berapa nak laju. So bila borak tu sangkut-sangkut apa semua kan. So selepas 2-3 show aku rasa macam tak boleh ni sebab bunyi cengkerik pun ada. Kerik kan. So kadang-kadang klien cakap Masa kenapa tu di ada Sabah? bunyi-bunyi. Bukan di Semenanjung lah. Dia sebenarnya Digemas waktu tu aku digemas. Digemas. Aku tinggal Gemas wife aku rumah kat sana so kita orang tinggal kat Gemas lah. And then bila aku dah macam sebab aku ada recording video aku banyak recording. So bila klien macam kita orang nak buat show ni dinner apa semua kan tapi online kan. So aku bagi link Google Drive je. So aku bagi link so semua staff tu tengok link tu so dia orang boleh tengok pasang je lah. Bila aku dah buat tu itu yang paling senang lah. Ya. So dia just bayar aku bagi link je. So aku survive juga lah. PKP tu memang banyak. Link tu live? Link tu aku dah record. Record Aku siap-siap. dah record siap-siap. Oh. Aku record banyak ya. Aku ada 30-40 record show. Faham. Tak tahu Jadi nak buat apa. sewaktu PKP tu survive lah. Survive sangat. Survive Alhamdulillah. Sebab show. Sebab company kan banyak yang tekanan kan staff dia. So dia buat dinner show. Masih lagi nak dengar cerita orang miskin lah. Waktu tapi yang kelakarnya waktu live performance tu, mengarut deh. Mengarut sebab kau buat lawak tak tahu dia ketawa ke tak. Mengarut siang. Assalamualaikum. Dah jawab ni. Saya Mat Sabah, saya miskin. Tak ada ketawa macam dah. Kelakar. Lepas tu ada komen kelakar. Dia W rasanya kelakar. W. Kalau Y tu dia tepuk tangan macam tu lah. Aku pun tak faham tapi aku macam okey lah ketawa lah. Tapi bangang siang. Yeah. So aku buat gara-gara itu aku buat lawak. Aku buat lawak pasal apa? So dia bila kau buat lawak online ni kau tak tahu dia ketawa, dia rasa macam kurang lah. Dia one way communication. Dia macam something wrong lah. Betul. Dia macam jadi menteri tapi tak makan duit rakyat. Jadi menteri tapi tak makan duit. Dia something wrong lah. Dia something wrong. Tapi bukan menteri Malaysia lah. Yalah. Betul. Bukan Menteri Uruguay. Menteri Malaysia dia tak makan duit rakyat. Nak batuk aku. Dia makan duit keluarga je. Betul. Kita kan keluarga Malaysia. Batuk saya dengar dia punya ni. Okey doktor, kita dah sampai last segment doktor. Dah habis Kejap je. Alhamdulillah. Macam biasa sebelum kita tanya dekat semua guest kita juga, kita nak tahu 3 top 3 maybe antarabangsa international dengan local comedian pilihan Mat Sabah. Antara bangsa lah. Antara bangsa aku suka Michael Junior. Lepas tu aku sekarang tengok banyak Andrew Schultz. Andrew Schultz dengan Trevor Noah. Okay. Trevor Noah. So itu 3 lah. Kalau Malaysia aku suka Douglas Lim. Aku suka Haris Iskandar dengan Kiran Baladevan. Kiran Baladevan. Boleh tak explain sikit? Kita start daripada Douglas Lim. Kenapa Douglas Lim? Douglas Lim technical paling bagus Douglas Lim lah. Yeah. Kalau di Malaysia ni menulis yang paling bagus untuk aku Douglas Lim. Yeah. Teknik dia menulis tu sangat bagus lah. Yeah. Sangat bagus. Dia memang observation dia pun sangat unik lah. Sudut pandang orang Cina kan di Malaysia sangat bagus lah. And then kalau Haris pula sebab dia legend. Memang. And then dia punya account tu sangat Haris Iskandar account dia sangat bagus lah. And then Kira Baladevan pula mungkin kalau ada yang tak pernah tengok live dia punya karakter dia sangat bagus. So di luar lain tapi bila di stage tu karakter dia tu sangat kuat. Dari segi short term dengan long term Mak Sabah, ke mana arah tuju Mak Sabah? So aku nak buat 5 tour lagi. 5 tour, aku dah habis 5 tour and then aku mungkin keluar dari Malaysia lah. So aku fokus target aku nak pergi Australia, Melbourne. Kenapa Melbourne? Melbourne tu sebab ada ramai kawan yang buat stand up comedy, English juga, and then banyak kawan-kawan yang
Dia orang selalu datang perform sini. Bila dia dengar material aku, dia kata ni kalau kat Melbourne mesti kelakar, dia kata. Cerita pasal Sabah, pasal miskin. So di Melbourne tak ada cerita pasal Tapi Sabah. kena cakap bahasa Inggeris lah. Kena cakap bahasa Inggeris. Aku buat bahasa Inggeris juga. Oh. Walaupun tak pandai bahasa Inggeris tapi confident. Muntah. Betul. Walaupun maksudnya saya yang muntah lah. Bukan audience saya Betul muntah. lah. Yeah. Tapi aku Okay, buat satu juga hari bahasa ni Inggeris. kita nampak dia di Netflix ke. Netflix pun sekarang banyak. Banyak. Amin. Banyak. Netflix sebenarnya nampak. senang sebenarnya. Ya. Yeah. Kau record sendiri and then kau approach dia orang. Page. Selalunya Netflix ambil je. Kalau stand up comedy. Content. Dia orang nak content ni kan. Ya. Satu kata-kata akhir untuk komedian di luar sana. Mungkin ada nasihat untuk diberikan kepada mereka. Kalau jujur aku janganlah. Jangan. Jangan buat stand up comedy. Mungkin kalau nak untuk survive yang bagus lebih kepada sketsa komedi lah. Macam apa audition Raja Lawak aku sebenarnya lagi bagus ke arah itu. Ataupun macam mana nak cakap kalau sebab yang paling penting untuk aku berkarya dululah. Kau di luar berkarya dulu. Paling senang contoh macam Nami. Nami kan dia berkarya dulu di luar di social media. And then bila kau masuk TV, kalau kau tak survive pun di luar kau masih still berkarya. Tapi ada orang-orang kita yang dia tak pernah berkarya tapi dia nampak ada audition, dia terus pergi audition. Berhenti kerja. Tapi bila masuk audition, minggu kedua, ketiga tersingkir. Habis tersingkir tu kau tak tahu nak buat apa. Betul. Keluar kau nak kerja balik padahal kau dah masuk TV kan. Bukan senang nak masuk TV kan. So untuk aku yang paling penting berkarya dulu lah. Kalau kau nak masuk dalam industri lagi-lagi macam komedi ni, kena berkarya dulu. Okay, last satu komedi bahasa Inggeris. Komedi bahasa Inggeris. Satu sketsa ataupun satu Opening aku lah. Aku bagi opening aku lah. Okay. Selalu kalau aku perform dalam bahasa Inggeris, aku macam ni lah. Okay. Hi, good evening. I always do show in bahasa. But tonight I will do this show full in English. Because I think this is the best way I take revenge to all the colonizer. I destroy their language. Yeah. Yes, I can speak fluently in English, but not tonight. Yeah. Tonight I will destroy your language. Mother father. Yeah. Selalunya opening aku macam tu lah. Benar. Dan orang UK memang akan sakit hati lah. Sakit hati ya. Ya, dia kata kau ajar dia ni. Oh, dia cakap Melayu pula. Ya. Kau balas dendam dengan negara kita orang pakai language ya. Ya. Menarik. Kita berikan tepukan. Ya, silakan. Menarik. Tapi saya nak promote tour saya boleh? Boleh, silakan. sebelum Ada sila promokan tu. Tahun depan saya ada tour juga. Tajuk ni Sabah pun Malaysia. So boleh datang start bulan 6 di Johor and then bulan 8 Pulau Pinang. Bulan 7 Pulau Pinang, bulan 8 Kenapa lambat sangat? Mungkin sekarang saya tengah tulis. Okay. So bulan 1 sampai bulan 6 ni saya tengah tulis Sabah pun Malaysia. Sabah pun Malaysia ni terinspirasi daripada case yang rider kena tindih tu. Kena tindih and then dia cakap, sakit leher aku bang. Lepas tu guard tu cakap, oh kau bukan orang sini. Saya orang sini. Kenapa bahasa kau lain? Saya orang Sabah. So aku rasa benda tu aku kena bagi. Sebab bila dia cakap sakit leher aku bang, itu bahasa apa? Bahasa Sabah. Bukan bahasa, itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu betul. Kan? Betul. Dan aku dapat bayangkan kalau rider tu yang kena tindih kan dia cakap, "Be, leher kawe sakit, be." Dia mesti rasa orang Kelantan. Betul. Padahal itu bukan bahasa Melayu. Tapi bahasa dia sebut itu tak macam Kelantan. Kau aja. Saya kena belajar. So itulah. Sebab aku pernah kena juga benda ni. Aku pergi waktu awal-awal sampai di Semenanjung ni Sabah aku masih pekat lagi. Ya. Dia masih, mana kau? Aku mau pergi mana kau? Aku mau pergi sana. Jadi bila makan nasi lemak tu kan, aku lupa kedai mana tapi bila aku order nasi lemak tu, "Kak, bagi satu nasi lemak, ndak mau pedas ya." And then kakak tu hantar, dia tanya aku, "Dek, di Indonesia ada nasi lemak tak?" Aku cakap, "Kak, saya orang Sabah ni kan." And then dia minta maaf semua, dia kata dia tak tahu sebab dia orang Aceh. Kalau kakak ni dengar, kau ajar kakak. Saya nak tanya, di Aceh ada nasi lemak tak? Yang kau jual nasi lemak kat Malaysia kenapa? Macam tu lah. So kalau diorang nak tahu apa-apa semua perkembangan pasal Mak Sabah boleh tengok dekat. Boleh pergi. Aku sebenarnya lagi suka Facebook. Aku aktif di Facebook. Orang lama kan. Orang pedalaman Facebook banyak lah. So boleh follow aku di Facebook Mat Sabah, MAD Sabah. And then Instagram pun mad.sabah, TikTok pun
MAD_Sabah. Dan Friendster. Ya. Betul orang lama kalau sampai ada Friendster. Dahsyat. Ui, aku Friendster 1 juta follower. Oh gila. Di pedalaman ni. Alright guys, kita dah sampai ke penghujungnya. Thank you Mak Sabah sebab sudi datang ke podcast kita orang. Sebenarnya Mak Sabah adalah antara guest yang aku sangat-sangat nak sebenarnya dalam Borak Kepo. Thank you sudi datang. Memang kepo lah. Hari ni di antara banyak podcast ini paling kepo lah saya rasa. Confirm Betul tu. Betul confirm. Okay. Ha. Aku tak macam tak best. 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 Tapi bajet baik. Teman lelaki. Tak, mungkin lepas ni dia boleh perform dekat abstract. Kat US memang lelaki memang lelaki. Baju teman lelaki. Dah, kita jumpa di Borak Kepo yang akan datang guys. Bye. So, aku nak buat stand up boleh ajar? Boleh. Ya, buat Boleh kelas tu. ke? Tak, dia tak soalan jangan depan aku. Ni kelakar. Ini lagi kelakar daripada sini. Ini ada nama band, nama dia Teman Lelaki. Pernah dengar? Tak pernah. Ada satu band yang lagu Tenang Ribu Jiwa. Pernah dengar lagu tu kan? Macam tak masuk je tadi tu. Macam tak masuk je. Saya bukan penyanyi. Kepo! God bless you, man.